InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah dengan segala yang diberikan pada kita. Kita sentiasa merendahkan diri kita, hati kita, untuk sama-sama tunduk kepada Allah, tunduk kepada qada dan qadar Allah dengan tenang. Tidak ada satu pun yang Allah SWT jadikan melainkan semuanya baik berlaku Dan mungkin pada kita nampak macam tak elok tetapi bila dia berlaku dengan izin Allah, maka dia satu yang baik Ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak akan berlaku satu-satu musibah, satu-satu bencana kalau tak baik bagi kita tu, melainkan dia berlaku dengan biiznillah, dengan izin Allah. Dan siapa yang beriman padanya, wa may yu'min billah, dan siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dialah yang memberikan qada qadar yang semua baik, tak ada yang tak baik wa may yu'min billah yahdi qalbah, nescaya Allah akan memberikan hidayah pada hati dia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah lah yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi apa pun yang berlaku dalam kehidupan kita ini oleh kerana dia datang daripada Allah, maka sentiasa dia ada hikmah baik, ada yang baik. Sebab tu bila kita melihat sifat ihsan Allah pada kita, Allah tak akan zalim kat kita Allah tak akan zalim kat kita. Dan bila kita latih diri kita ini untuk merasakan setiap sesuatu itu daripada Allah, dan kita bersabar, dan kita redha, dan kita tenang dengannya, maka Allah akan hadiah pada kita apa? Antaranya digambarkan ayat ini, wa may yu'min billah, siapa yang beriman dengan Allah, yahdi qalbah, maka akan Allah memberikan pada hatinya itu hidayah. Allah akan memimpin hatinya. Ini rahsia bagaimana kita ni boleh dipimpin, akan dipimpin oleh Allah apabila bermula dengan kita mula menenangkan diri kita, tuma'ninah. Kita merasa tenang bersama Allah dan qada dan qadarnya. Jadi sebab tu kunci kepada hati mereka yang bangkit, yang tajdid, yang berjuang di akhir zaman, kuncinya ialah al-yaqin. Al-yaqin bahawa segala yang berlaku daripada Allah. Maknanya musibah pun daripada Allah, kebaikan pun daripada Allah. Dan bila kita yakin itu daripada Allah, maka kita pun akan diberikan hidayah, dan yahdi qalbah, kita akan diberikan hidayah pada hati kita. Tapi bukanlah maknanya kita tak berusaha. Ini yakin. Yakin maknanya ada dalam hati. Dalam hati ni maknanya kita yakin dengan apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, pasti terjadi. Kalau benda itu tidak Allah kehendaki, tak jadi, tak jadi. Ini yakin dalam hati kita. Jadi hati itu mesti yakin pada Allah. Tetapi dari sudut usaha, kita kena usaha maksimal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu telah berazam, berniat dan melakukan perkara-perkara yang boleh menjadikan asbab-asbab kebaikan, kejayaan tadi, maka Allah akan berikan kepada kita kesudahan yang baik. Dan sebab itulah dalam hal
untuk kita membina kekuatan tadi, maka hati orang yang berjuang, orang yang bangkit, yang tajdid, dia akan sentiasa berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sentiasa berjuang. Jadi dia sebab apa? Dia yakin bila dia berjuang, dia buat sesuatu kerana Allah, maka Allah akan bagi hidayah pada dia. Yang pertama tadi dia yakin. Yakin. Yang kedua, dia berjuang. Wallazina jahadu wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi Allah gambarkan kepada kita bagaimana orang-orang yang berjihad, berjuang itu pada jalan Allah, maka Allah pasti akan bagi hidayah kepadanya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah SWT lah akan memberi pertolongan, akan sentiasa bersama dengan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Jadi muhsinin ni maknanya berusaha memperbaiki amalannya. Surah Al-Ankabut ayat 69 ya. Yang tadi tu surah At-Taghabun ayat 11 ya. Jadi di sinilah kita lihat bahawa hati adalah merupakan satu yang paling penting, iaitu kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sudut usahanya, kita sentiasa berusaha pada jalannya tadi, maka dia akan bagi. Sebab itulah hati seorang yang pejuang, dia sentiasa bersih, sentiasa bersih. Bersih ni maknanya apa? Kalbun, hatinya sentiasa dihubungkan dengan Allah, kalbun salim, dan hati yang sentiasa dihubungkan dengan Allah dalam ketaatannya, ketaatannya. Baik, kita nak tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Muslim, oleh Muslim. Qala sa'alna Abdullah an hadhihi al-ayah. Kami bertanya kepada Abdullah tentang ayat ini. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sadaqallahul azim. Jadi kami bertanya kepada Abdullah berkenaan dengan ayat ini, iaitu ayat yang diturunkan Allah pada surah Al-Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'uhum 'inda rabbihim yurzaqun. Iaitu janganlah kamu sekali-kali menyangka, janganlah kamu sangka, janganlah kamu rasakan bahawa orang-orang yang terbunuh, allazina qutilu fi sabilillah, orang-orang yang terbunuh di atas jalan Allah, fi sabilillah itu amwata, mati. Bal ahya'un, bahkan mereka itu adalah hidup. 'Inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Yarzukun, mereka mendapat keistimewaan, dengan rezeki yang banyak. Maka apabila ayat ini ditanya, maka dijawab, adapun kami telah bertanya tentang hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan mana dah panjang hadis ni. Maka baginda Nabi telah menjawab macam mana dia katakan kehidupan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, sesungguhnya roh-roh para syuhada itu ada di dalam rongga, di dalam tubuh burung hijau. Jadi roh itu dimasukkan ke dalam tubuh burung hijau, rongga burung hijau. Baginya ada pelita-pelita yang tergantung di arash. Jadi burung ni dia tinggalnya di arash Allah. Dia ada pelita-pelita, nak bayang macam mana kita tak boleh nak bayang pelita dia. Kalau kita macam ini agaknya kan. Di arash ni hebat lagi kan pelita dia tu. Dia punya lampu dia tu kan. Dia tergantung ataupun dia duduk di pelita yang tergantung di arash. Arash ni kan macam satu, apa yang Allah ciptakan arash seperti langit. Arash ni langit, macam langit kepada syurga Jannatul Firdaus. So, di bawahnya Jannatul Firdaus. Jadi kalau siapa yang dapat masuk Jannatul Firdaus, amin. Jadi tengok atas arash, nampak arash.
Jannatul Firdaus ni paling tinggi sekali. Maka dia kata bagi mereka ada pelita yang tergantung, ada lampu-lampu lah, kita bayangkan gitu, yang tergantung di arash. Maka burung ini, mereka yang syahid ini bebas keluar dari syurga dan masuk sebagaimana yang mereka mahu. Jadi dia boleh masuk keluar, terbang masuk syurga, mana-mana nak pergi dia boleh pergi. Dia nak buat apa pun boleh buat dalam syurga sebagaimana yang mereka mahukan. Kemudian mereka itu, roh-roh yang syahid itu akan kembali balik ke tempat tinggal cahaya tadi, yang pelita tadi. Kemudian Rabb Allah SWT melihat kepada mereka dengan jelas. Maka Allah pun memandang mereka dan bertanya. Allah Maha mengetahui, tapi dia bertanya kepada burung-burung tu, para syuhada, yang mana Allah SWT ingin memberitahu pada kita, kan? Apakah kamu inginkan sesuatu? Apakah kamu nak sesuatu? Ada lagi tak nak? Macam tu. Nak apa lagi, kan? Dah masuk syurga, dah keluar semua, buat apa sahaja nak buat, semua ada. Jadi apa yang kamu nak lagi? Maka mereka menjawab, roh-roh syahid kita menjawab, apa lagi yang kami inginkan, sedangkan kami bebas keluar dan masuk dalam syurga-Mu semahu-mahu kami. Jadi mereka kata, tak ada apa dah kami nak, semua dah ada dah. Semua dah ada, tak ada apa nak kami nak dah. Kami boleh masuk, keluar masuk syurga, pergi syurga naik arash, pergi syurga naik arash, kan? Tak ada apa dah. Ya Allah, macam tidak, tak ada apa, semua dah ada dah, tak payah fikir apa dah, kan? Maka Tuhan Allah Rabb mereka mengizinkan ini berlaku kepada mereka sebanyak 3 kali. Maka soalan ini Allah tanya pada dia 3 kali. Maka apabila mereka melihat bahawasanya mereka tidak ditinggalkan daripada meminta sesuatu, bila mereka tengok Allah tanya ni, maknanya Allah nak bagi sesuatu lah, kan? Tak ditinggalkan. Allah sampai 3 kali Allah tanya, kan, dalam ayat hadis ni, kan? Maka mereka berkata, ya Rabb, wahai Tuhan kami, ya Rabbana, kami ingin kau pulangkan semula roh kami ke dalam jasad-jasad kami. Jadi para syuhada minta, ya Allah, izinkan kami balik semula ke jasad kami, pulangkan semula roh-roh kami dalam jasad-jasad kami, sehingga kami dibunuh jalan-Mu sekali lagi, sehingga kami syahid sekali lagi. Jadi syahid ni rupanya nikmat, satu yang besar nikmatnya, kan? Sehingga kan roh-roh yang dah masuk syurga, yang dah bebas keluar masuk syurga, pergi ke arash, maknanya mereka ni duduk di Jannatul Firdaus, yang atas sekali, dekat dengan arash. Arash ke langit lah, macam Jannatul Firdaus ni berlangitkan arash, berlangitkan arash. Tak boleh nak bayang macam mana indahnya, macam mana hebatnya, apa semua ada dah. Macam kita, kan, diberikan duduk di satu tempat yang semua ada dah. Tiba-tiba Allah tanya 3 kali. Agaknya malu nak jawab, nak minta malu, dah semua Allah bagi, malu sampai 3 kali. Maka dia kata, ya Rabb, wahai Tuhan kami, ya Rabbana, kami ingin sangat pulang, kan? Engkau balikkanlah semula roh-roh kami dalam jasad kami, sehingga kami akan dibunuh, sampai kami pergi berjuang semula, buat dakwah semula, buat tarbiyah semula, berjihad semula, akhirnya kami dibunuh sekali lagi. Maka tatkala Allah melihat bahawasanya mereka tidak punya keinginan lagi, maknanya mereka tak ada keinginan lagi nak balik Malaysia, balik ke dunia. Balik dunia tak boleh lah. Apa lagi nak kat syurga ni? Maksud Allah SWT tadi, nak apa lagi kat syurga ni? Tiba-tiba dia kata, tak ada apa dah yang ada, kami nak balik ke dunia, nak jihad semula, sakit balik, panas balik, susah balik, takut semula, berada dalam keadaan kilatan pedang, susah, sehingga kami mati, kami syahid lagi sekali. Ini permintaan roh tadi. Maka apabila Allah melihat, Allah menggambar, Allah cerita kepada Rasul SAW bahawa mereka tak ada apa dah lagi nak. Maknanya semua dah ada dah. Kalau kita nak bayangkan, semua dah ada, dah lebih daripada apa yang kita nak, maka mereka dibiarkan, Allah tinggal. Jadi ini hadis riwayat Muslim, sahih. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana jiwa seorang yang beriman itu, di dunia ni, bila kita dengar Allah datangkan berita-berita ni, kan berita yang kita tak dapat melainkan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berita gaib ni, kan, tentang mati, terus pergi syurga, duduk sana dah bagi semua dah, tak ada dah susah.
Macam kita hari ni kat sini kan, oh panaslah, sakitlah, takutlah, bimbang, risau, penat, semua jenis kepayahan ni kan, maka dah tak ada dah. Maka kita nampak sebenarnya kan, kita nak patah balik sini. Ini jiwa orang yang telah mendapat syahid, digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah pada petang ini kita kena lihat sama-sama bahawa kemuliaan yang kita kejar, kebahagiaan yang kita kejar ada di mana? Ada di mana? Yang kita kejar kemuliaannya, kebahagiaannya, kekuatan sebagainya itu sebenarnya ada di sini. Ada di sini. Bagi jiwa yang beriman, bagi jiwa yang dekat dengan Allah, maka kat sini kita akan berpeluang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam keadaan yang terbaik, iaitu kita sendiri nak buat biiznillah, dengan izin Allah. Kita sendiri. Dan memang susah. Kalau kita nak bayang ni kan, macam kita dengan anak kita kita anak kita, anak kecil kita tengok anak kita dengan pandangan kasih sayang. Kita tengok dia kadang-kadang kita marah dia sebab dia buat tak betul, dia buat salah. Kadang-kadang kita marah dia, kadang-kadang kita hukum dia. Sebab apa? Kerana dia buat sesuatu yang membahayakan dia. Mungkin dia main api, mungkin dia main sesuatu yang boleh membahayakan diri dia. Kita marah dia, tapi kita marah dengan kasih sayang. Kadang-kadang kita suruh dia susah, hantar pergi sekolah jauh. Salah seorang anak saya, Nur Nuha Sakinah, dia mungkin kurang sikit lah dari sudut pemikiran. Dia antara anak-anak yang cerdik, tapi Allah izin diuji. Dia lambat sikit fikir. Jadi 2 minggu lepas hantar dia ke sekolah special, sekolah khas, pendidikan khas, nak ajar kemahiran. Daripada sekolah dia terpilih 2 orang daripada Kuantan ke apa, 2 orang daripada tempat dia, sekolah dia daripada Kuantan tu, 2 orang dia. Satu Malaysia, dia 2 orang daripada Kuantan. Jadi semua kata bolehlah pergi, anak abang kakak semua, bagilah abah dia pergi masa tu kan. Lepas tu saya kata kita tak apalah, pergi tengok macam mana jadi sekolah ni dia ajar daripada A to Z, cara hidup. Cara hidup, maknanya untuk anak-anak yang tak boleh nak ni kan, yang tak boleh nak fikir sikit, yang bisu, yang cacat lah. Jadi dia ajar kan, tapi hari pertama dia pergi tu kan, tengok dia masa hantar dia tu kan, pergi tengok tu, balik tu tak boleh tidur. Macam mana dia nak ngurus diri dia kan, macam mana dia nak ngurus diri dia, sebagainya lah. Jadi sekarang ni kan, kita boleh bayangkan, mesti dia sedih, mesti dia menangis ke apa kan. Kita bapak yang rasa macam tu kan. Tu bapak yang nak menangis, mak yang nak menangis tengok anak kan. Sekarang ni dia kata alhamdulillah abah, dia dah cuba kontak tak dapat kan. Dia kata dia jumpa kita, alhamdulillah dia kata dah boleh iron baju sendiri. Cuma ada lubang sikit je dia kata. Lubang sikit je dia. Dia dah boleh buat ni sikit. Dia kata kalau dia mandi je, dia basuh baju. Maknanya cikgunya ajar bila mandi basuh baju kan. Kemudian sembahyang setiap waktu berjemaah, pergi ramai-ramai beratus ramai-ramai, solat, lepas tu baca Quran kan. Baguslah juga program dia tu kan, walaupun tidak sepenuhnya lah. Jadi maknanya kita dengan anak kita kan, kita tengok kan, ada masa kita bagi dia susah pergi hantar sekolah jauh sikit ke, hantar ke madrasah tahfiz ke, mana-mana ke kan, payah sikit kat dia, tapi sebenarnya untuk kebaikan dia kan. Macam itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita panas, Allah bagi kita susah, Allah bagi kita sakit, Allah bagi kita berjuang berdepan dengan Dajjal. Zaman kita ni kena Dajjal, tentera Dajjal pula tu kan. Bukan saja tentera Dajjal kita akan jumpa ni. Kalau kita umur panjang, izin Allah, kita akan jumpa Dajjal. Memang kemuncak, Nabi kata kemuncak fitnah. Sahabat-sahabat bila sebut Dajjal ni takut. Takut sahabat sebut Dajjal ni. Jadi kita nak rasa tiap sesuatu yang berlaku pada kita, hati seorang yang berjuang tu, semua tu di bawah pemerhatian Allah. Allah perhati kita, Allah tengok kita. Dan Allah bukan nak zalim kita, tapi Allah nak bagi kita yang terbaik. Jadi bila kita beriman kepada Allah SWT dengan begitu, macam kita sebut yang ayat mula-mula tadi,
maka sudah tentulah Allah akan tambah lagi hidayah. Yahdi qalbahu, Allah akan tambah lagi hidayah pada hatinya, dan kemudian Allah SWT akan berikan kekuatan. Jadi sebab itulah berkata seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'labah. Abu Sa'labah ni dia ramai, beberapa orang Abu Sa'labah ni. Al-Qusani radhiyallahu anhu berkata, bahasa dia duduk dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, dia kata, aku melihat manusia mati. Aku melihat manusia mati dalam keadaan biasa-biasa. Banyak orang mati sakit jantung, mati kena aksiden, mati macam-macam lah. Kalau kita sekarang mati biasa-biasa. Aku berlindung daripada Allah, daripada mati keadaan biasa-biasa seperti kamu ni. Aku berlindung, aku minta Allah jauhkan aku mati dalam keadaan biasa-biasa, macam mana yang dihadapi oleh orang-orang yang ada. Jadi ini yang digambarkan oleh sahabat Nabi SAW ni, Abu Sa'labah ni, bagaimana ketika manusia menyibukkan dirinya untuk mengindahkan urusan dunia, sibuk mengejar dunia, sibuk mengejar sesuatu yang bersifat sementara, maka sahabat-sahabat menanam di dalam hati mereka cita-cita. Apa cita-citanya? Untuk mati dalam keadaan yang luar biasa, iaitu memperbaiki urusan akhirat, menyempurnakan urusan akhirat. Dalam keadaan orang semua cari dunia, kerja dunia, cari harta, kerja harta, cari glamour, kerja pangkat, semua. Dalam keadaan orang semua dalam keadaan mencari dunia, menyempurnakan urusan dunia. Kalau boleh rumah yang terbaik, kalau boleh kereta yang terbaik, kalau boleh tanah yang banyak, kalau boleh isteri yang paling cantik, suami yang paling handsome, kalau boleh anak yang hebat-hebat, malah cari dunia semua. Menyempurnakan urusan dunia, maka hati jiwa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencantikkan urusan akhirat mereka, sehingga mereka menanamkan cita-cita mati dalam keadaan luar biasa. Apa mati dalam keadaan luar biasa? Jadi sahabat Nabi ni, Abu Sa'labah Al-Qusani ni, dia meninggal dunia ketika saat dia sujud kepada Allah. Ini antara contoh sahabat yang mati sedang solat, sedang sujud kepada Allah. Jadi mati dalam keadaan yang terbaik, sujud kepada Allah dalam keadaan solat, dalam keadaan apa namanya, kita kata berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berjihad, dia mati syahid dalam keadaan sujud. Tengah berjihad ni, tengah berjihad, mati syahid dalam sujud. Jadi inilah dikata yang menyedihkan sahabat-sahabat apabila dia melihat ada yang mati di atas pembaringan. Sebab itulah Khalid bin Walid, panglima perang, buka baju dia tu penuh dengan pukulan dan sebagainya. Tapi bila dia mati, bukan mati di medan perang, mati di atas katil. Sedih dia masa dia sakit nak meninggal dunia tu. Ya Allah, ya Allah, digambarkan sahabat-sahabat dia, sedih dia. Ya, aku hajatkan mati di medan perang, tiba-tiba mati atas katil. Itu izin Allah, bukan susunan Allah. Jadi inilah perkara-perkara yang berlaku kepada mereka yang memahami akan hakikat dunia yang sebenar tadi, yang memperindahkan urusan akhirat. Ini hati. Jadi sebab tu kalau kita tengok apa yang berlaku di hadapan kita, di kanan kita ni apa yang ada kat sini, yang baiknya, yang mulianya, yang hebatnya, yang ada kat dunia ni, apa dia? Tengok semua, tak ada apa pun yang mulia, yang guna, yang hebat, melainkan al-jihad fi sabilillah, melainkan al-maut fi sabilillah, menjadi asma amanina, menjadi cita-cita yang paling tinggi. Jadi rupanya menegakkan agama Allah ni, melakukan ubudiyah pada Allah, tegakkan agama Allah tadi, itu yang paling mulia sekali. Sebab tu Nabi kata apa? Al-Islamu ya'lu wala yu'la alai. Islam paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Dan di sinilah kita lihat, baru kita faham, maksud tinggi ni maknanya hidup bersama Islam dan perjuangan dia. Orang lain buat sama juga. Contoh kita buat ladang, kita buat ladang, tapi kita tengok orang lain ladang juga. Hari ni datanglah 55 ekor ayam.
datang. Kita ada penghuni baru di RK, 55 ekor ayam. Sebahagiannya ayam telur, sebahagiannya ayam kacuk kampung. Ada seekor ayam jantan ori kampung. Ayam kacuk kampung dengan ayam jantan kampung ori tu, yang bagi jual kat kita ayam tu, bagi hadiah 20 ekor, 21 ekor, bagi je. Tak payah bayar, dia kata bagi je. Infak lah. Jadi kita nak sebut kat sini kan, Allah hantar ayam kat sini kan. Jadi di sebelah kita ni ada satu gudang, satu kandang ayam yang besar, juta agaknya. Berapa berapa besar juta ayam, juta dia belah ayam. Jadi kan, banding kita baru 55 ekor nak mula kecil lah. Tapi kita yang mula ni dengan niat kita nak dekat dengan Allah, nak tegakkan sistem Allah, nak membina kekuatan ummah, nak sama-sama kan tolong menolong kan, melaksanakan perjuangan pada jalan Allah. Itu jauh lebih mulia daripada orang yang ada juta ayam tapi kan Allah pandang pun tak. Jadi rupa-rupanya inilah hati seorang yang beriman pada Allah. Barulah kita faham bila kita sebut di dalam solat kita, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya ya Allah, solat aku kan, fokus penumpan hidup aku, ibadah aku, kehidupan aku, kematian aku hanya kerana Engkau. Maka di sinilah kita melihat salah satu contoh di zaman-zaman kita, tahun lebih kurang 1910, 10 lebih lah kan. Ada seorang tokoh, contohnya Umar Mokhtar. Kita pernah tengok Umar Mokhtar, cerita Umar Mokhtar, pernah tengok? Kalau tak tengok lagi, tengok dalam YouTube ada kot, Umar Mokhtar. Umar Mokhtar. Jadi dia gelar Lion of the Desert kan? Singa padang Libya. Jadi dia ni siapa dia? Dia seorang guru Quran. Guru Quran hanya mengajar Quran. Tetapi dia telah memalukan tentera Itali. Teruk. Lawan kalah Itali. Itali dengan bangganya dan apa sebagainya nak kalahkan Libya masa itu kan? Nak masuk di Libya, pertempuran tadi kan. Kemudian mereka mengatakan bahawa malu Itali, sampai datang komandan baru, kamp komandan baru kan, yang lama habis, tukar orang baru lagi. Yalah, mereka buat perangkap macam-macam lah dibuat ceritanya. Cuba tengok dalam cerita tu. Akhirnya Allah izin, memang tewas. Dah sampai waktulah tewas. Dan pada hari akhirnya mereka ditangkap dan dihukum mati. Maka apa ucapan dia? Ni dengar, ni hati seorang pejuang. Apa ucapan dia? Ini dia kata, saya pasti akan hidup lebih lama selepas digantung. Jadi dia kata apa? Dia orang ingat, Itali ingat, musuh Allah ingat, bila gantung mati, habis. Tapi kata Umar Mokhtar, aku digantung ni, aku akan hidup lagi lama lagi daripada aku hidup sekarang. Dia tahun 1910-an, 1910. Sekarang dah 2023, berapa tahun dah? Dan kemudian akan lagi ada. Kalau 2010 berapa? 10 tahun. 1900 dengan tahun 2000, katakan berapa tahun? 2000 tolak 1 abad lah kan? 100 tahun. Jadi sekarang dah lebih lah. Dah lebih. Jadi saya pasti akan hidup. Maknanya bila dia gantung tu, kalau tengok wajah dia, tengok cerita dia. Masa gantung tak ada pun resah, takut nak mati ke apa, gelisah-gelisah lah apa, siapa nak selamatkan. Relax, tenang aja dia. Sebab dia yakin dia mati ni nyawa dia pertama, dia ada nyawa satu lagi di alam akhirat. Dan memang ada, Allah bagi kan. Maka dia kata, saya pasti akan hidup lebih lama selepas digantung. Maka pada hari kematiannya itu, bukan saja penduduk Libya menangisi kematiannya, orang Libya menangis. Seluruh dunia Islam mengenali Umar Mokhtar ini
dan orang-orang yang sungguh-sungguh mengejar kemuliaan. Kemuliaan. Apa kemuliaan dia? Hidup dalam berjuang dan mati dalam berjuang. Jadi sebenarnya apa maksud ayat di sini? Wala tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan janganlah kamu menyangka bahawa orang-orang yang mati terbunuh pada jalan Allah itu mati, bal ahyaun, bahkan mereka hidup, inda rabbihim yurzaqun, hidup di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, mendapat rezeki. Jadi ayat ni menyatakan bahawa orang beriman ni, kita ni ada dua nyawa. Ada dua nyawa. Nyawa kita ada dua, punya Allah hidupkan. Allah hidupkan. Manusia nyawanya satu je, mati di dunia ni. Tetapi kalau kita tengok kebaikannya yang ada adalah nyawa yang kedua kita. Itulah kegembiraan yang agung. Kegembiraan yang agung. Maka berkata apalah hukama, kejarlah kemuliaan itu. Jangan sekali-kali menjadi orang yang rugi. Jangan sekali-kali menjadi orang yang rugi. Di antara perkara yang membahagiakan seorang mukmin adalah ketika dia mempunyai umur yang kedua. Dia ada nyawa yang kedua, umur yang kedua, sebagai kenangan manis setelah dia meninggal dunia. Sungguh menghairankan orang yang ingin dikenang sebagai orang yang baik, tapi dia tidak pernah mengusahakan baik dengan hartanya, kedudukannya ataupun amalannya. Jadi kalau kat dunia pun orang kenang. Macam kita sampai sekarang, kita sebut lagi nama Omar Mukhtar. Dah mati lama dah. Dah mati lama dah, masih sebut lagi, ada orang sebut lagi nama dia tu. Malahan menjadi contoh kepada kita. Contoh kepada kita. Sedangkan kematian itu telah pun ditetapkan oleh Allah. Maknanya hari dia digantung tu, kalau tak digantung, dia mati juga. Mati juga. Bukan kata kalau tak kena gantung, dia hidup. Allah dah tetapkan dah. Fa iza jaa ajaluhum, maka apabila sampai ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah, tak akan lambat satu saat, wala yastaqdimun, tak akan cepat satu saat. Mati tetap mati. Tak kena gantung, kena apa namanya, sakit jantung. Tak kena sakit jantung kan, tertelan buah Melaka makan, tertelan buka puasa kan, dah mati, dia memang mati lah. Jadi orang beriman ni cerdik. Allah dah kata ajal ni memang dah tetap dah. Dah tetap dah. Maka dia tidak takut kepada makhluk. Dia tidak takut kepada syaitan. Janji-janji syaitan untuk memberikan sesuatu yang hebat kepada mereka, tak takut. Ancaman syaitan, tak takut. Jadi ini hakikat jiwa mereka yang tajdid, yang bangkit. Dia melihat sesuatu yang lebih besar lagi. Kalau kita tengok ada satu syair digambarkan, detik jantung ataupun detak jantung seseorang mengatakan pada dirinya, jantung kita menyatakan pada dirinya, sesungguhnya kehidupan ni hanyalah beberapa minit dan detik. Hidup ni sekejap je, minit dan detik. Oleh sebab itu, gunakanlah umurmu sebelum kematian datang menjemput, dan ingatlah akan kematian itu, kerana ingat mati bagi seseorang itu merupakan umur kedua baginya. Siapa yang mengingat mati, maka itulah umur kedua. Bila kita ingat mati, maknanya kita ingat kita akan dihidupkan. Kita akan dihidupkan. Ada orang yang mati ditimbus tanah, tapi namanya masih lagi di dunia ini. Ada yang setahun, puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah wafat dah pun Nabi dah wafat dah, tapi kan orang masih tak sebut nama dia lagi. Kenapa? Bagaimana kemuliaannya ketika berhadapan dengan maut. Jadi inilah antara perkara perkara yang kita nak sama-sama melihat bagaimana sungguhnya kita semua adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bernafas. Kita bernafas ni pun atas ihsan dan rahmat daripada Allah.
Kita boleh bernafas ni pun sebab ihsan Allah. Kalau ikut kita kan, banyak benda tak elok kita buat. Sembahyang pun tak khusyuk kan? Tak sempurna, puasa pun tak sempurna, tak khusyuk, dosa kita pun banyak kekurangan. Tapi Allah bagi juga kita bernafas. Allah bagi juga jantung berdenyut untuk nak bagi pam darah. Jadi nafas ini pun ihsan Allah. Kesihatan Allah, kesihatan kita ni pun ihsan Allah, rahmat Allah. Kita boleh hidup dalam keadaan sekarang ni pun ihsan Allah. Kita mendapat iman sekarang ni, ada iman. Kita mendapat Islam, Allah izin ada Islam pun ihsan Allah. Tak ada satu pun melainkan semua ihsan Allah. Sebab tu kalau kita fikir sungguh-sungguh lah diri kita ni, teruk macam mana kita pun masih ada banyak ihsan Allah yang Allah bagi kepada kita, kebaikan yang Allah bagi kepada kita. Maka Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 31, kepada mereka yang tidak memahami akan ihsan Allah tadi dan lalai, maka mereka mengatakan, alangkah besarnya penyesalan kami. Menyesal, besar penyesalan kami terhadap kelalaian kami daripada hidup, kelalaian kami daripada hari kiamat, tentang hari dihidupkan. Jadi sebab tu orang yang tak ambil ni dia menyesal. Kalau kita tak menyesal sekarang dengan dosa kita, maka kita akan menyesal nanti di akhirat dengan apa yang kita lakukan di sini. Sebab itulah hidup hanya satu saja yang kita nak capai dalam dunia ini. Ketika kita diuji oleh Allah, hanya satu saja, iaitu redha Allah. Redha Allah, itu je. Jadi orang yang berjuang ni kan, satu je dia nak, redha Allah. Dia apa pun dia buat, redha Allah saja kan. Dia belajar, dia bekerja, dia bantu orang, tolong orang kan, dia makan, dia minum, redha Allah saja, satu je kan. Allah gambarkan apa yang ada dalam hati mereka. Mereka mengatakan waridwanu minallahi akbar, dan redha Allah yang paling besar. Zalika huwal fawzul azim, itulah kejayaan yang aku nak capai, yang paling agung. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita berusaha mengumpulkan kekuatan kita dalam masa yang berbaki. Dalam masa yang berbaki ini untuk menjadi mereka yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sama-sama. Jadi lepas itulah digambarkan kepada kita kat sini bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Hujurat. Dalam surah Al-Hujurat kita bacalah. Saya bacakan sepenuh ayat itu supaya kita boleh melihat surah Al-Hujurat. Ayat berapa ni? Ayat 15. Ini yang kita nak buat. Qala Allah Ta'ala, ayat surah Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang beriman, orang yang yakin pada Allah. Summalam allazina amanu billahi wa rasul, mereka adalah orang-orang yang beriman, yang yakin pada Allah dan Rasulnya. Summalam yatabu, kemudian tak ada sikit pun ragu-ragu, sikit pun ragu-ragu tak ada. Dia melihat sesuatu, dia nampak ini perbuatan Allah. Dia melihat satu, dia nampak ini sifat Allah, nama Allah. Dia melihat satu, kewujudan sesuatu, hakikat wujud hanyalah zat Allah. Maka tidak ada sikit pun keraguan. Kemudian apa yang mereka buat, dia telah beriman kepada Allah dan Rasul dalam keadaan tidak sikit pun ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, maka mereka berjuang dengan harta, dengan jiwa mereka pada jalan Allah. Ulaika humus sadiqun, demikianlah orang-orang
orang-orang yang benar. Jadi Allah menggambarkan kepada kita, orang yang beriman yang tak ragu ni, yang dibuat hanya jihad fisabilillah. Kalau di semayang pun nampak macam semayang tu ibadah diri sendiri, fardiyah, ibadah individu kan. Tapi semayang dalam rangka nak bina kekuatan. Puasa jangan dalam rangka nak bina kekuatan. Makan bina kekuatan. Rehat bina kekuatan. Semua dalam rangka bina kekuatan untuk berjuang perjalanan Allah. Jadi ini orang yang hatinya benar-benar yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Tasdik ni apa? Keyakinan yang tidak bercampur-campur. Keyakinan yang tidak bercampur-campur dengan syak, tidak ada ragu-ragu. Ini keyakinan. Juga tidak ada rasa tak puas hati. Rasa tak puas hati kepada Allah, rasa tidak layak, rasa was-was dengan din Allah tak ada. Yakin sepenuhnya dengan din Allah. Keimanan yang penuh, tidak ada goncang, tidak bergoncang. Dan keimanan inilah yang melahirkan jihad fisabilillah. Iman yang yakin penuh. Jadi hari ini kita yakin tak? Kita yakin tak dengan Allah? Yakin tak dengan janji Allah? Dia bukan yakin tu maknanya bukan kita ilmu tahu kan, bukan lidah, tapi hati itu rasa yakin. Hati yang telah memiliki iman akan merasa puas. Hati yang iman akan rasa puas, akan rasa tetap untuk istiqamah, mantap. Maka dia akan mendesak tuannya untuk melakukan perintah Allah. Desak. Kita nak tidur, nak tidur, iman desak, bangunlah, bangunlah. Dah banyak tidur ni, bangunlah. Kita nak rehat, bangunlah. Iman akan desak, bangunlah. Kita kena bangun ni, 10 hari terakhir ni, kena bangun. Iman tu akan desak. Tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Pernah lampi kadang tak boleh tidur. Pusing sini, tak boleh tidur, tak kantuk. Dia jadi hilang kantuk. Sebab apa? Hati desak, bangun. Kita mungkin bila nak interview besok baru kita tak boleh tidur. Ada benda penting-penting kan. Ada nak interview ke, nak kahwin ke besok kan. Malam tak boleh tidur, fikir macam mana nak jadi suami, jadi bapa, macam mana kan. Takut, bimbang kan, contohnya lah. Tak boleh kahwin sebab urusan tu. Jadi iman bila dia tak ragu-ragu, memang dia bangun. Sebab tu sahabat bangun malam. Tak ada orang suruh pun, bangun malam, bangun. Buat. Puasa, pergi berjuang. Penat-penat bulan puasa. Perang Badar 17 Ramadan. Perang Badar 17 Ramadan. Bergeraknya daripada Madinah 12 Ramadan, 5 hari berjalan. 5 hari berjalan 160 km. Bayangkan, panah-panah macam ni. Ini pun ada rekod lagi ni. Panah-panah sahabat 160 km daripada Madinah pergi ke Badar. 160 km. Kalau kita pergi ziarah Madinah ni kan, nak pergi ke Badar kan, naik bas. Ada larat, mari kita jogging sampai ke Badar. Mari jogging, try boleh. Pergi umrah kita jogging pergi ke Badar. 160 km, berapa hari sampai? Nabi dan sahabat-sahabat sallallahu alaihi wasallam, sahabat semua berjalan. Ada naik kuda, ada naik unta kan. Sikit je kuda pun 2 ekor itulah kalau silap. Jalan 160 km 5 hari, 12 hari bulan keluar, 17 hari bulan sampai berdepan terus dengan musyrikin pula tu. Berdepan. Musyrikin pula memang nak bunuh ni. Dendam nak bunuh Muhammad, nak bunuh yang ni mustadafir. Kau dulu hamba aku sekarang ni kau dah lari dah bersama dengan ni, aku nak bunuh, nak habiskan. Memang nak bunuh, nak ratakan Madinah tu. Ni tapi sahabat-sahabat kan boleh, sanggup berjalan kan. Rasul kata mari kita berjalan kan. Kita cakap ya Rasulullah penat lah, ya Rasulullah duduk sekejap kan. Ya Rasulullah SAW penat jalan ni kan. Nabi kata jalan. Tak ada mengeluh, penat nak pergi mana ni ya Rasulullah SAW. Jalan lagi kan. Sampai ke Badar berhenti, dah bertembung dengan musyrikin 5 hari. Bayangkan 5 hari berjalan dalam keadaan puasa. Sebahagian besar mereka berpuasa. Jadi hati orang beriman dia puas bila boleh berjuang. Puas
bila dia boleh melaksanakan jihad fi sabilillah. Sebab tu dia akan mendesak. Itu tanda iman yang bertahta dalam hati tadi, iman yang tidak mandul, yang tidak jumud, yang tak melahirkan amal. Iman melahirkan amal. Ini pejuang-pejuang. Dan apa yang dirasakan dalam hati, kita rasa dalam hati, akan disatukan dengan amalan. Kalau tidak, bila hati nak, amal tak buat, itu nifak. Itu nifak. Ini iman yang hakiki. Innal ladzina amanu billah, alladzina amanu billahi wa rasul. Mereka lah orang-orang yang beriman, yang yakin pada Allah dan Rasul. Summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Jadi perasaan seorang yang nak tajdid, melaksanakan tajdid, memang perasaannya itu tidak ada sedikit pun rasa ragu-ragu, usyak wasangka kepada Islam. Dan di sinilah akan berlaku pertembungan dengan musuh-musuhnya, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tetap berada di atas kita kata tadi perjuangan. Macam mana kita nak buat ni? Ini perasaan orang yang berjuang. Ini hati. Sebab dia nampak dah mati, siapa pakat mati belaka kan? Kalau kita nak cari dunia pun, contohlah kita kata saya nak cari dunia, nak jadi orang kaya. Apa cita-cita ni kan? Limaza khuliqtu, kita soalan tu kan, kenapa aku dicipta, kenapa aku dijadikan? Nak jadi ni, nak jadi begini, nak jadi kaya, nak jadi profesional, nak jadi gini-gini kan. Macam-macam kita nak lah. Nak jadi pegawai lah. Kalau seorang pegawai tu nak jadi pegawai paling tinggi, ketua pengarah lah contoh kan. Nak jadi engineer yang senior, engineer yang ada IR contohnya. Kalau doktor nak jadi Mr. and Master. Semua ada cita-cita. Jadi kita dapat di sini yang paling tinggi, paling mulia sekali orang yang berjuang. Tapi kalau kita nak juga, kalau Allah tak izin, tak dapat juga. Kita nak cari dunia ni, tiba-tiba Allah tak izin, tak dapat. Kalau Allah izin apa yang dia nak pada kita saja. Jadi kita tertipu dengan dunia tu, kata mata'ul ghurur. Dunia ni menipu. Dunia ni menipu. Jadi sebab itulah di sini kita nak kena sama-sama melihat akan keadaan ini supaya kita tidak tertipu dengan dunia. Jadi inilah hati yang bersih, hati yang bersih. Jadi hati ni ada tiga. Satu, hati yang bersih, al-qalbun salim. Yang kedua, hati yang mati. Hati ni mati, terputus terus daripada Allah. Terputus terus daripada Allah. Ini binatang yang paling jahat sekali. Inna syarrad dawab indallah. Sesungguhnya makhluk yang melata di atas bumi ini di sisi Allah yang jahat. Syarrad dawab, sejahat-jahat makhluk yang melata, yang bergerak di atas muka bumi ini, allazina kafaru, orang-orang yang mengkufurkan Allah, kafir. Fahum la yu'minun. Kenapa? Mereka tidak beriman. Dia tak beriman ni memang kena lah. Memang kena. Jadi inilah yang digambarkan hati yang mati. Dan kemudian kita pula macam mana? Kita pula ada hati yang sakit. Jadi apa masalah kita sekarang ni? Apa masalah kita? Jadi ada dua masalah besar kita ni. Nak dapat hati yang macam tadi tu. Nak dapat hati yang macam Omar Mokhtar tadi. Yang dia kata bila nak digantung, sesungguhnya aku pasti hidup aku lepas ni lebih besar lagi, lebih lama lagi, lebih hebat lagi. Yang berlaku pada sahabat Sa'labah tadi, yang mengatakan kan, aku tak nak jadi macam orang yang mati biasa-biasa. Tengok orang ni mati biasa. Aku nak mati yang luar biasa. Mati dalam keadaan berjuang. Akhirnya Allah izin dia berjuang. Dia berjuang dan dia mati ketika sujud. Jadi malam ni kita minta ke Allah mati yang terbaik. Malam ni Allah makhtim alaina ya Allah bi ahsanul khatimah. Ya Allah, matikanlah aku dengan kematian terbaik, ahsanul khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Jangan mati aku mati yang buruk. Jadi salah satu minta mati mulia, mati yang baik.
macam mana sahabat tadi. Okey, tapi ada dua perkara yang menghalang kita ni sekarang. Kita sebut realiti kita pula. Tadi kita cerita pasal hati orang yang nak berjuang tadi. Yakin ni tak ada ragu-ragu. Jadi hati kita ni ada dua penyakit yang ada kat kita. Yang pertama, syubhah. Dalam hati kita ni ada syubhah. Apa syubhah ni? Itu syak dan ragu-ragu. Kita ada syak, masih lagi ada syak macam sahabat lagi. Masih lagi ada. Masih ada ragu-ragu lagi. Betul ke? Masih lagi tak yakin dengan al-haq. Masih lagi terperangkap antara al-haq dan batil. Macam soalan tadi, nak tinggalkan riba. Masih lagi, boleh ke kita hidup? Saya pernah tanya dengan seorang pembesar negara. Memang dia orang besar negara, menteri, bekas menteri. Sampai sekarang nama dia kalau sebut tahu lah, tak payah sebut lah. Saya pernah sebut tapi hari ni tak sebut lah. Cuma sebut dia punya perasaan dia. Saya cakap dengan dia, kan, panggil tuan lah, dia ada pangkat dia, tinggi pangkat dia. Cakap dengan dia, sebab dia dah umur 80-an umur dia. Larat pun tak larat, tapi dia masih aktif. Dia tanya dengan saya, Ustaz, ada pandangan apa, cadangan tentang Malaysia ni? Dia panggil nak jumpa saya masa tu. Pergi ke rumah dia, tengok peribadi dia bagus. Saya cakap macam ni lah, tuan, panggil tuan, panggil tuan. Umur kita ni dah panjang, dah lanjut dah, 80-an dah. Jadi apa yang kita nak? Semua dah ada dah. Sekarang ni politik ni merosakkan kita. Saya cakap terus-terang, macam mana politik merosakkan? Kita kalau tak ada politik nanti Melayu habis lah. Je. Habislah Melayu, habislah. Kita semua DAP ambil, apa semua ambil lah kita. Dia sebut macam tu. Betul cakap dia, politik yang ada sekarang ni merosakkan kita. Politik yang benar siasat Islam. Politik Islam. Apa politik Islam? Kita menegakkan Islam tu sendiri. Kami NGO cakap ni, kami NGO dah berat lama dah berat. Macam-macam dah buat. Kecil lah sebab NGO kecil kan. Lepas tu, tapi tak ada tempat politik pun. Boleh bantu ni, buat ni. Banyak kita cerita lah sikit kan. Dia pun takjub lah sebab tak ada duit kan. NGO mana dapat duit? Tak ada duit. Mana ada gaji? NGO ada gaji? Tak ada gaji. Lepas tu kalau anak tanya, Abah kerja apa? Susah nak jawab. Kerja apa ni susah nak jawab. Antara soalan yang susah nak jawab. Dan dia cakap kerja sendiri. Jadi nak sebut kat sini, cakap dengan dia, kita fokus kepada masyarakat, buat betul-betul dakwah ke apa sebagainya kan. Dia kata boleh ke? Ragu-ragu. Boleh ke kita hidup tanpa terlibat dengan macam-macam ni semua kan. Ni contohlah. Jadi yang pertama sekali, yang penyakit syubhah. Kita ada syubhah. Syubhah ni apa? Ada benda ragu-ragu dalam hati kita. Ini penyakit kita. Berbandingan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, kita duduk di antara hidayah dengan kesesatan. Hidayah dengan kesesatan, kita duduk tengah-tengah. Masih lagi kaki kita ni masih nak letak, tak letak macam tu. Tak sepenuhnya. Di antara jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok. Jadi Allah SWT menyentuh tentang orang-orang yang begini. Dan inilah sifat munafik yang ada pada hati manusia. Jadi rupanya syubhah ni, ragu-ragu ni, itu sifat munafik. Dan kita dah duduk dalam sistem munafik ni terlalu lama dah. Hipokrit. Contohnya yang menjadi model kepada manusia ini pelakon. Yang menjadi model pelakon. Sedangkan namanya pelakon. Bukan pelaku, pelakon. Kan? Peniru kan. Kalau pelaku dia yang buat. Kalau pelakon dia yang melakonkan watak. Watak apa? Kalau dia berlakon gangster lah. Kalau berlakon ustaz lah. Kalau berlakon raja lah. Isteri lah. Berlakon. Bukan pelaku, pelakon. Jadi pelakon jadi idola masyarakat hari ni. Sistem ni menunjukkan pelakon ni. Maknanya Dajjal dah didik kita daripada kecil tengok movie tu kan, melihat lakonan-lakonan tipu daya yang ada pada masyarakat hari ni, yang menjadi idola sampai kita seronok kan. Siapa tak kenal P. Ramlee? Siapa tak kenal P. Ramlee? Kenal P. Ramlee sebagai apa?
Bila tanya P. Ramli dengan kan Tok Janggut, contohnya kenal Tok Janggut, kenal, tapi siapa Tok Janggut ni, kat mana, Pahang ke Kelantan agaknya, rasa Kelantan kot, Pahang ke kan, contohnya tak kenal betul. P. Ramli, oh namanya Ramli bin Putih contohnya kan, duduk kat mana, Pulau Pinang kan, agaknya lah, saya pun tak tahu jangan. Kenal tu siapa tu, Siti Nurhaliza, tu siapa tu kan, Aaron Aziz, tu siapa, Shahrukh Khan, sampai dapat Datuk Shahrukh Khan tu, padahal bukan rakyat Malaysia, punya minat dengan Hindustan. Wallahu alam. Jadi kita sebut kat sini, kita ni duduk di antara dunia munafik dengan dunia benar. Ini namanya syubhah. Ni penyakit. Penyakit betul ke? Betul ke macam itu? Dan Allah gambarkan dalam suratul Baqarah ayat 10. Dan dalam hati mereka, orang munafik ni, kalau kita tak ubat, tak rawat munafik ni, sifat nifak ni, maka Allah akan tambah lagi penyakit. Ni bahayanya sifat nifak ni. Kita ada ragu-ragu ni, kita tak rawat hati kita, tak bersihkan hati kita, tak tingkatkan keyakinan kita tadi tu, maka kan Allah akan tambah dalam hati orang munafik tu ada penyakit ni lah. Penyakit ni syubhat ni, sehingga Allah tambah lagi penyakitnya, dan Allah tambah lagi penyakit. Jadi macam mana kita nak ubat syubhat ni? Macam mana ubat syubhat? Syubhat nak rawat macam mana? Macam mana syubhat? Yakin banyakkan puasa kan? Syubhat ni kita nak rawat dengan ilmu. Kita kena ada ilmu, kita kena tahu kan, kita kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, sama ada ilmu yang zahir ataupun ilmu daripada Allah, ilmu yang batin, maka akan hilanglah keraguan, akan hilanglah kejahilan terhadap Allah dan ajarannya Islam. Jadi yang pertama sekali asyubhah, kena ada ilmu. Sebab tu salah satu peranan murabbi, dia ada sifat muallim, boleh mengajar, ada ilmu, dan juga dia sifat sebagai seorang syekh, boleh bersihkan jiwa sehingga mendapat ilmu yang langsung daripada Allah. Ini penyakit yang pertama. Ini benda ni ada kat kita, kita kena bersihkan. Penyakit yang kedua yang menghalang kita nak mempunyai hati yang bagaimana kan, kita hati yang yakin sepenuhnya, summalam yartabu, tak ada keraguan, itu penyakit syahwah al-hawa, dan syahwa al-hawa, kita panggil hawa syahwat kan, di dalam hati. Itu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh syahwat dan nafsu, seperti cinta kepada diri sendiri. Cinta kat diri sendiri, rupa cinta kat diri sendiri ni pun penyakit juga. Kita kena cinta Allah aja. Cinta kat diri sini tak payah nak cinta kat diri sini, memang Allah dah bagi fitrah kita suka diri kita. Kalau ada api depan tu, kita takkan pegang api tu. Kenapa? Memang kita dah ada insting untuk jaga diri kita, jaga diri kita. Ada satu interview dibuat oleh seorang doktor, diwawancara oleh seorang persatuan NGO, interview doktor. Doktor ni bekas KKM, bekas doktor KKM. Saya tak sebut nama dia lah, tapi ada dia dalam video. Dia tanya, doktor, bolehkah cerita tentang ubat-ubat yang ada hari ni? Contohnya ubat apa dia panggil, kencing manis, darah tinggi kan. Dia kata itu bukan ubat, dia bukan merawat penyakit, tetapi dia cuba menahan sakit itu ataupun membendung kesakitan tadi supaya tidak menjadi lebih parah. Jadi dia tak rawat penyakit, penyakit tidak dirawat, cuma dibendung. Jadi maknanya kena sentiasa ambil. Sebab tu doktor kata kalau dah start ambil ubat apa namanya, sakit jantung ke, ubat darah tinggi ke, ubat apa namanya, kencing manis ke, sampai mati makan ubat tu. Mak saya dulu kena kencing manis, darah tinggi tu kan, sebemban ubat, lebih besar daripada tu, sebemban besar ubat. Makin tahun makin banyak, sehingga akhirnya dia kata ni bukan ubat, terus tak ambil lah. Kita bagi dia ubat yang tibun nabawi,
atau ubat-ubat yang daripada natural. Jadi dia makan ubat-ubat seperti tu, alhamdulillah makin elok keadaan dia. Lepas tu tapi nak kena check sebab dia jadi member kelab kecil manis. Dia kena check. Pergi check. Pergi check. Oh doktor, keadaan kamu, doktor bagus sekarang ni makan ubat ni. Keadaan bagus lah gini kan. Dia kata makan lah. Kalau tak kata tak makan kena marah doktor. Doktor marah. Dia kata makan. Dia kata okey tak apa, saya tambah lagi tambah lagi. Sampai sekarang tak makan. Jantung ada, dia kena stroke. Masa tu ambil ubat banyak. Ayah pun, abah pun sama juga. Sampai mati masih makan ubat masa tu. Jadi sekarang ni kita kenal lah, ni perubatan Rockefeller, perubatan Dajjal. Marah doktor KKM tak lagi. Ada kan. Jadi sebab itulah jadi penyakit-penyakit yang ada yang ada pada kita hari ni. Kalau penyakit ni, syahwat ni penyakit yang ada nafsu. Contohnya cinta diri sendiri, cinta dunia, cinta harta, cinta wanita, cinta laki-laki sama juga, suka sangat dengan wanita laki-laki. Ini syahwat. Kadang-kadang atas nama Islam, tapi dia sebenarnya nafsu kan. Kita nak berkenalan lelaki perempuan, suka dengan dia, berkenalan lelaki perempuan. Suka, tengok katakan tak, suka, cantik lah dia aku tengok muka dia kan, sejuk hati kan. Nabi kata kalau calon isteri ni tengok wajah ni sejuk hati kan. Tengok wajahnya sejuk hati kan. Tengok perangai sejuk hati, tak panas. Jangan panas. Kita tengok orang panas, jangan kahwin dengan dia. Panas nanti, jangan. Tengok kan, kalau tengok orang yang kita bakal nak kahwin, ni Kai semua tak kahwin lagi ni kan. Orang-orang semua tak kahwin lagi ni, abang-abang kita ni. Jangan cari calon tengok muka Allahu Akbar, fitrah. Sebab kalau kita tengok orang yang kahwin dengan seseorang tu, wajah dia lebih kurang dengan wajah dia juga. Cuba tengok, ada je. Jadi bila kita tengok wajah bakal calon kita tu, wajah dia dekat dengan kita, wajah dia, mata ke apa ke kan, adalah yang sama-sama tu kat mana-mana, maka kita tertarik dengan dia. Jadi jodohnya panjang sikit. Jadi kalau tengok pun dah panas, belum lagi berbual, bercakap, tengok panas, susahlah kan. Jadi kita pula tengok, saya tengok wajah dia, ustaz kata tengok wajah dia rasa tenang aja. Saya tengok wajah dia tenang aja kan. Kita pun kata, boleh kot, ni kot bakal suami saya, bakal isteri saya kan. Maka kita pun berhubungan dengan dia tanpa orang tengah. Tak ada orang yang mengurus, sendiri-sendiri. Jadi yang tu pun nampak suka, ni pun nampak suka, akhirnya berlaku. Contohnya di UTM, seorang pelajar UTM ni, sekolah agama ni, pelajar sekolah agama. Seorang di UTM, seorang di UM. Duduk jauh-jauh. Bermula dengan hati minat masa belajar sekolah agama, sama-sama minat. Lepas tu hantar mesej, bagi tazkirah. Assalamualaikum, dah bangun ke belum? Tahajud. Sesungguhnya mereka yang solat tahajud, wajahnya akan bercahaya kan. Dan sampai kan mesej. Tengok, ada mesej kan. Ada mesej, mula dengan mesej. Dia dah bangun. Dia dah bangun dah, kata. Bagus dia ni kan, yang perempuan tu kan. Bagus dia. Alhamdulillah, Ana dah bangun. Ana ni saya kan, ente Ana kan. Ana dah bangun. Besok pula hantar lagi. Assalamualaikum, semoga hari ni lebih baik daripada esok, daripada semalam. Besok pula, daripada semalam. Alhamdulillah kan, hari ni dapat menyelesaikan banyak perkara, Allah izin kan. Lepas tu besok pula ada pula lagi, cari sekirah lagi. Akhirnya dah tazkirah, bila yang nguruskannya itu diri kita, nafsu kita, maka tengah-tengah ada setan. Kalau dua orang lelaki perempuan berinteraksi, tengah-tengahnya ada setan kan, dalam keadaan yang tidak syarak tadi kan. Akhirnya memang niat pun nafsu, muda-muda kan, muda-muda tak ada ni. Akhirnya lepas daripada mesej, boleh kita jumpa, jumpa pula. Step dia jumpa.
Jumpa masih lagi jaga lagi. Seorang kat sini, seorang kat sana kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Jauh-jauh lagi. Sekolah agama kan. Setan pandai tak? Setan pandai. Akhirnya lepas tu dekat sikit. Akhirnya berzina. Dah berzina tu, dah terlanjur tu, dia punya menyesalnya tak habis. Sampai sekarang pun tak habis. Dia rasa diri dia kotor. Kotornya aku, ya Allah, menyesal. Ini orang yang menyesal, yang ada iman juga, tapi dah terlanjur. Dia panggil terlanjur kan, menyesal. Akhirnya tak kahwin, tak jodoh pun. Setan aja bagi kita nampak macam bagus, macam elok. Ada satu kes dekat Amerika. Dua-dua pelajar MRSM kan. Dekat MRSM tak tahu apa? Tak tahu dia punya halal haram. Pasal biasa campur lelaki perempuan sekolah sains ni kan. Biasalah sama campur, ada yang lebih-lebih. Jadi dia berkenan dengan seorang ni. Yang seorang ni pun berkenan dengan dulu, suka sama suka lah. Maka tiba belajar kat US, seorang pergi universiti di satu tempat di California, seorang lagi pergi tempat lain, jauh. Yang California tu sebab kenal dia kan. Lepas tu seorang pergi ke Pennsylvania, jauh. Tapi dia berhubung lah sebab kenal dia pada masa janji setia lah, jangan tengok orang lain, tengok saya je. Kalau rindu tengok gambar lah, macam itulah. Berkasih-kasihan PJJ, percintaan jarak jauh. Seorang kat California, seorang kat Pennsylvania. Akhirnya yang seorang dapat dakwah, dapat Islam, dapat fikrah. Maka dapat fikrah, akhirnya tahun 1 ikut semua, tahun 2 sebagainya. Akhirnya dia dah mulai ada kesedaran. Dia pun cakap dengan nakib dia, Usrah, dia kata apa? Abang, dia kata, abang ni bawa dia kan, abang, saya ada kenal seorang perempuan ni daripada MRSM dulu, kami sama suka ni, boleh tak kita minta akhwat yang ada di sana, perempuan muslimat yang ada di kawasan tu kan, cuba dakwah, tarik dia. Jadi kawasan tu tak ada muslimat, tapi ada jauh-jauh sikit adalah panggil. Akhirnya yang perempuan pun dapatlah dakwah, dapat kefahaman, dua-dua dah ada kefahaman lah. Wah, sekufu lah macam itu kan. Tapi dia tak kontak-kontak dah. Betul, akhirnya dah nak grad tahun akhir grad tu, yang laki-laki cakap dengan dia punya ketua tadi, nakib dia tadi. Kata apa? Boleh tak pinang kan dia? Pinang. Minta pinang lah. Dah kawan lama lah. Saya kenal dia daripada MRSM ni, sama-sama MRSM ni. Lepas tu dia kata, okey lah, boleh. Dia cakap dengan sana kan, boleh tanya tak dengan akhwat ni, muslimat ni, ada lelaki ni, dia kenal pun kan, nak masuk pinang. Jadi maknanya bila dia bertunang tu, lepas tu kan, bolehlah nikah ataupun kahwin semasa belajar, tak belajar kahwin. Sebab kalau belajar masa belajar nikah kahwin, dapat student rate. Student rate ni murah lah sikit kan. Kalau kat sana lah kan, kat luar negara macam itu dia study kan. Jadi dia pun kata, jadi yang dia pun cakap, katalah muslimat A tu kan, muslimat A kan, kata ni ada seorang ni daripada California ni, dia nak minta supaya kan, kalau boleh nak pinang lah kan. Kenal ni siapa? Sebut nama. Oi, kenal. Berdebar-debar yang perempuan. Sebab dalam tak kontak. Tapi dulu tahu, ikut program dulu tahu. Kalau ada program tengok jauh-jauh, jeling-jeling, jauh-jauh gitu-gitu je kan. Dah tak macam dulu lah kan. Apa jawapan yang muslimat ni? Kata, saya ni bukan tak nak, dia kata. Tapi bila saya sebut nama dia, bila tengok dia, teringat masa zaman saya jahiliah dulu. Saya teringat zaman jahiliah dulu, dia kata. Tak boleh lah, saya tak nak. Tak nak. Perempuan ni tak mau. Laki ni macam mana? Peras lah, gantung diri ke, terjun bangunan. Tak ada. Dah tak nak, tak apa, tak jodoh. Tenang. Jadi yang laki-laki kahwin dengan seorang muslimat yang lain, yang cantik juga, mungkin cantik lagi, kahwin. Hak muslimat tadi tu kahwin dengan seorang laki-laki yang lain, yang handsome juga, yang ada agama, sama-sama. Nampak? Wah, susah macam ni kalau kena kat kita kan. Kita dah suka kat dia kan.
Tapi tak boleh tak jadi. Ini satu cerita. Satu lagi cerita, kan, lebih kurang macam itu juga. Tapi kalau saya sebut, nanti orang yang dengar ni mungkin dia takut dia malu pula, kita tak payah sebut lah tempat ni. Sama juga MRSM juga. Kemudian disukakan dia, dua-dua dapat kefahaman. Akhirnya dia nak pinang, yang tu terima, boleh kahwin, ada jodoh, kahwinlah dua. Jadi tidaklah dia berkahwin kerana cinta, tidaklah dia berkahwin kerana maksiat dan nafsu. Ini berlaku lah. Tapi hari ni kadang-kadang kita dah terdesak sangat, kita buatlah macam-macam, nak pikat orang sebagainya, nak mesej orang, nak buat apa, sampai akhirnya kita terperangkap dengan nafsu. Bila terperangkap dengan nafsu, tak kira lah muda ke tua ke, duda ke janda ke, kan, tak kira siapa, nafsu. Dia akan merosakkan kita. Ini adalah yang merosakkan hati kita. Orang berjuang, nafsu dia kena jaga nafsu dia. Kena jaga nafsu. Ini penyakit syahwat. Jadi semua penyakit hati ada di situ. Ini akan menghalang kita dengan Allah. Menghalang. Dia akan blok. Salah tak kita suka kat seorang laki-laki, seorang perempuan? Tak salah. Yang salahnya apa? Yang salah bila kita tidak ikut syarak. Itu salah. Kena ikut syarak. Kena ada orang tengah. Wallahualam. Tak maaf lah noh, saya cakap ni kok ada orang yang terasa. Tak kira siapa-siapa lah, bukan kat sini lah, yang dalam ni ramai, tak tahu berapa ramai. Baik, ayat Allah sebentar kita bacakan maknalah, kita dah masa dah ni. Janganlah kamu berkata-kata dengan lemah lembut semasa bercakap dengan laki-laki asing. Jangan cakap, kalau perempuan ni cakap dengan laki-laki, jangan lemah lembut sangat. Sebab ada di kalangan orang laki-laki ni yang memang ada penyakit ke hati dia ada keinginan. Cakap mendayu-dayu, terima kasih, terima kasih, lembut dah lah, lembut, mendayu pula. Macam Siti Nurhaliza punya lagu kan, suka dengar gitu kan, contohlah. Kerana dia ada penyakit hati, laki-laki ni ada penyakit, dan dia ada tujuan buruk. Dia ada nafsu dia kan. Jadi kalau syubhah tadi, penyakitnya syubhah tadi, kita mungkin masih ada ragu-ragu, mungkin kita ada rasa tidak yakin sungguh-sungguh, maka ilmu. Sebab tu kita datang ni, kita boleh bincang-bincang kan, yang mana lebih bagus, uzlah, i'tikaf, uzlah, duduk seorang-seorang lah. Dengan kita bermuayasyah, muayasyah ni bersama-sama bergaul dengan tuan-tuan guru dan juga dengan sahabat-sahabat soleh, mana yang lebih baik? Bergaul lebih baik. Kecuali kita tak ada tuan guru, tak ada sahabat lain, seorang-seorang kita keliling, semua jahat belaka, uzlah lebih baik. Tapi kalau ada orang soleh, ada orang yang boleh bimbing kita, pimpin kita, muayasyah, bersama-sama dengan dia. Muayasyah ni maknanya kita berbual dengan dia, bergaul dengan dia, bertukar-tukar fikiran, bertukar-tukar, kita selesaikan masalah semua sekali. Itu lebih baik daripada uzlah. Jadi uzlah ni temporary, sementara. I'tikaf sementara, bukan selama-lamanya. Kita kena bergaul dengan sahabat-sahabat soleh ataupun tuan-tuan guru yang soleh yang boleh bimbing kita. Jadi dalam hal ini penyakit syubhah dia tak boleh diubat dengan yang lain, melainkan dia ilmu. Ini ilmu. Dan syahwat pula, apa penyakit dia? Penyakit syahwat ni ubatnya ialah kita melakukan taat kepada Allah. Kena taat. Bila kita berilmu, hilanglah keraguan, dan bila kita taat kepada Allah, maka hilanglah penyakit syahwat. Jadi maknanya mujahadah. Taat ni maknanya mujahadah, berjihad, lawan nafsu. Mungkin lawan. Itu kata puasa tadi. Puasa, bangun malam, semua zikir kan. Jadi ini dua penyakit yang ada menghalang seorang tu mempunyai hati seorang yang boleh menjadi tajdid, kebangkitan. Dan di mana ada penawar kepada dua-dua penyakit ni? Serentak penawarnya adalah Al-Quran.
Jadi hari ini kenapa kita tak yakin? Sebab kita jauh daripada Quran. Kenapa kita ada banyak nafsu syahwat? Sebab kita tak mengamalkan Quran. Jadi Al-Quran menjelaskan kepada kita mana al-haq, mana batil, mana jalan hidayah, mana jalan kesesatan. Dia menghilangkan syubhah. Jadi bila kita baca Quran, dia satu akan menghilangkan syubhah kita. Kita tadabbur, maka Quran akan mendidik kita supaya sayang Allah, sayang kepada Rasul, utamakan Allah, utamakan akhirat dan sebagainya. Jadi Quran akan merawat dan menyembuhkan penyakit hati. Jadi kuncinya Al-Quran. Tapi Al-Quran janganlah kita ingat Al-Quran ni baca saja. Kurang-kurang ada 5 benda kita buat dengan Quran. Yang pertama sekali baca. Kena baca juga, jangan tak baca. Yang kedua, kita kena tadabbur. Tadabbur, kita kena meneliti, memahami, tengok maknanya, tengok tafsir. Tadabbur. Dekat mana kekuatan dia? Kekuatannya pada tadabbur. Yang mana kita dikira sebagai orang yang betul-betul mahu menghayati Quran, yang tadabbur. Baca ada juga pahala, tapi tadabbur lebih besar sebab dia ada tafakkur kat situ. Kemudian yang ketiga, hafal. 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 Maksudnya kalau boleh hafal. Hafal tak banyak, sikit. Contohnya kita target dalam hidup kita satu hari satu ayat hafal. Ataupun kalau boleh 2 ayat 2 ayat. Tengok kata satu hari satu ayat je, hafal satu ayat je. Satu hari satu ayat. Kalau 365 hari dah 365 ayat. Tapi kita yang malas. Kita malas. Jadi kita hafal. Yang ketiga, kita mengamalkan. Bila kita hafal, kita bawa dalam hidup kita. Kita mengamalkan. Dah tadabbur, dah baca, dah hafal, mengamalkan. Jadi lepas tadabbur pun kita boleh mengamalkan juga. Lepas kita mengamalkan, menghayatinya, maka kita kena sampaikan. Apa makna kita sampaikan? Kita perjuangkan Al-Quran, tegakkan Quran. So 5. Ini 5 hak Al-Quran. Adab kita dengan Quran, 5 perkara. Kalau kita tak lakukan minimal 5, dia ada lagi minimal 5 ni, maka kita akan dikira lalai, tak kuat lah. Baik, jadi itu antara tanda-tanda. InsyaAllah InsyaAllah kalau ada kesempatan kita boleh sambung lagi. Kita melihat kepada tanda-tanda hati yang sakit dan sebagainya. Jadi 2 benda ni kita tengok dalam diri kita ada tak? Kalau ada, dia menghalang kita jadi macam mana Umar Mukhtar, menghalang kita jadi macam mana mencontohi sahabat-sahabat. Yang pertama apa? Syubhah. Kita rasa ragu-ragu, ada rasa syak, tak yakin betul lah. Yang kedua, syahwat. Kita masih duk ikut syahwat, pun masalah juga. Jadi bila kita ada hak ni, habislah. Kita tak boleh nak proceed. Jadi kita akan kalau kita buat tarbiyah semua, tiba-tiba kita ikut nafsu kita balik, ikut dosa kita balik kan. Contohnya, dia tarik ke belakang balik. Lepas tu bertaubat ke depan, betul, buat balik, tarik belakang balik. Kita tak tahu ajal kita datang masa bila. Masa bila ajal kita datang? Kalau ajal kita datang masa kita berada dalam keadaan rendah tadi, ruginya. Jadi sebab tu kita perlukan sahabat. Sahabat kita perlu sangat. Sebab sahabat ni dia boleh insya-Allah tengok kita jadi cermin. Lepas tu dia akan cakap, anta ni makan banyaknya. Kenapa? Anta ni kan orang sakit 3 serangkai ada dah kan. Kencing manis, darah tinggi, jantung. Makan ni macam orang muda sihat je kan. Allah, sekali-sekali makan kambing, sup kambing, Syawal buat sedap, dia kata. Contoh, makan banyak sikit lah malam ni pasal sedap kan. Okey lah, lepas ni kita jogging 10 km. Okey, jogging 10. Ada sahabat ajak kita buat baik kan. Kuatlah sikit kalau kita seorang-seorang. Kita nak makan. Tapi nak makan kita tak sihat kan. Tak sihat, sakit lah, macam-macam kan. Saya lah kan, orang lain okey kan. Jadi kena jagalah. Kalau ada sahabat tu, insya-Allah
Kita jogging. Besok kita jogging keliling RK kan, 10 km kan. Keliling sampai ke pantai sana, turun pantai Siri, naik. Kemudian kita tengok macam buaya. Mari kita kacau dia kan. Buaya, nak tengok buaya macam mana kan. Kita acak buaya pun datang dekat kan. Kalau kita duduk kat sebelah buaya, kita alert tak? Katakanlah kan, ada cerita seorang adik cerita, pak saudara saya suka mancing dululah, sekarang dah tak sihat dah. Jadi dia kata tengah mancing tu, dia suka mancing udang ni tempat buaya suka makan udang. Tempat mana banyak udang, kat situ banyak buaya. Jadi satu ketika tengah mancing nampak buaya datang dah tu, macam kayu kan tu dah. Ya. Potih ya. Buaya ni kan. Diam. Tak apa, kita dah baca doa dah. Diam. Buaya tu kalau libat sikit terbaliklah kan. Datang. Waktu buaya tu keluarkan mata dia sikit, tengok kan. Senyum macam ni. Okey, pelan-pelan. Kita jangan kelang kabut. Kita kelang kabut, dia pun kelang kabut ni. Diam. Bagi jalan. Kawasan buaya kan. Tapi dia adalah petua dia, baca doa apa bendanya kan, supaya buaya tak kacau. Tapi itu sebagai itulah, buaya datang bimbang juga. Baik, insya-Allah lah. Jadi insya-Allah saya nak kena berangkat ke Selangor sekejap. Insya-Allah saya akan patah baliklah lepas maghrib insya-Allah. So kita akan sambung lagi. Insya-Allah. Perjalanan mengambil masa 2 jam lebih sikit. Kena ada sana sebelum pukul 6. Pukul 6. So insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini akan dapat memberi sedikit gambaran lah. Gambaran macam mana hati orang yang beriman. Rupanya kita ni ada 2 nyawa. Kita tak perasan tak perasan. Tirambi kata hidup hanya sekali kan. Rupanya hidup kita 2 kali. Yang pertama di dunia, yang kedua di akhirat. Dan akhirat bermula kalau waktu syahid masuk alam arwah. Masuk terus, masuk syurga terus. Masuk syurga terus. Syurga dah ada dah. Dah ready dah. Kalau lah syurga Kai kan, Kai masuk syurga kan, insya-Allah kan. Syurga Kai dah ada dah. Bidadari yang nak jaga Kai pun dah ada dah. Kita sibuk-sibuk nak cari bini sana bini sini sampai buat maksiat kan. Nak cari isteri sampai buat maksiat. Padahal kalau kita ahli syurga, dah masuk syurga insya-Allah, Islam, mati dengan Islam, syurga ada dah siap dah. Siapa cerita? Ada siapa cerita? Subhanallah. Abang ni pergi berjuang di Afghanistan. Ini zaman Afghanistan perang tu. Allah izin kena peluru dekat dia punya sini. Dekat dia bidung sini kena peluru, macam dah rosak lah, macam apa? Macam bekas terbelah. Jadi tak boleh nak dia ni lah, pasal tengkorak dah kena tapi hidup lagi. Dia tidur, Allah izin, dia mimpi bidadari datang. Bidadari dia datang. Kemudian bidadari tu cium kat tempat yang luka tu. Kemudian dia tersedar. Minta maaf. Sebelum sedar dia tanya, kenapa cium kat sini ya? Dia kata, dekat sini yang dah sampai ke akhirat, yang ni yang sampai ke akhirat. Hal lain tak sampai lagi, dia kata. Dia tersedar. Dia tersedar dia punya rasa kan. Rindulah kat bidadari dia. Yelah dah kenal. Tu masalah dah kenal ni. Teringat dia. Kita kat dunia lagi kan. Dia pergi datang buat apa kan. Agaknya dia minta kan. Mana tahu datang. Jadi dia kata, dia rasa lepas tu dia nak berjihad, nak berjuang, nak bagi habis. Nak teringat bidadari dah ada dulu. Jadi syurga kita dah ada dah insya-Allah. Jadi jangan tergesa-gesa. Kita ada 2 nyawa. Habiskan nyawa yang pertama dengan kemuliaan. Syahid fi sabilillah. Kita hidup insya-Allah. Ini janji Allah, bukan janji Nur Azman, bukan. Janji Allah. Baca dalam Quran banyak Allah janji hak ni. Itu dia. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya
Allah membeli daripada orang beriman itu diri mereka, harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan syurga. InsyaAllah semua ni ahli syurga belaka, insyaAllah. Dan Allah dah sediakan syurga, dah ada dah, kita dah ada dah. Dah ada dah. Jadi bila kita bangkit besok, syurga dah ada dah. Pergi je. Dan kalau Allah izinlah mati syahid fi sabilillah, tak ada soal jawab, yaumul hisab, direct masuk. Direct masuk. Kita boleh bawa lagi 70 orang ahli keluarga kita atau orang yang kita sayang, mungkin sahabat-sahabat kita yang tak syahid ke, kalau lambat syahid kita panggil dia. Ada kalangan kita ni syahid cepat sikit, ada kalangan lambat sikit kan, ada yang masuk dulu, ada masuk lambat. Yang lambat kita boleh panggil, lama sangat kat pada masyarakat panggil. Mari sini, ya Allah, nak ajak ni, ya Allah, sahabat aku ni, aku nak sama-sama dia mancing kat dalam syurga, nak pancing ke syurga. Dia minat pancing, tapi syahid, tak seorang tu lambat sikit kan, panggil. Allah redha, banyak Allah setujulah, Allah redha kepada orang tu, panggil masuk syurga sama-sama. Pada hari yang orang lain semua takut kan, diibaratkan titian sirat kan, rambut dia belah 7, halus. Kemudian nak naik titian sirat tu pula ada halangan, ada stop point, halangan, ada kepala anjing lah apa yang nak jatuhkan. Kalau kita tak dapat, kalau ikut kemampuan kita lah nak lalu tu kan, memang tak boleh lalu lah. Kecuali orang yang Allah bagi kemuliaan, pergi dengan sepantas kilat. Ada yang pergi sepantas dengan angin laju, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang mengesut-ngesut. Nabi gambar, ada yang mengesut-ngesut, esok sikit takut sakit, sikit takut darah-darah tangan agaknya, wallahu a'lam. Jadi kita pilih yang mati yang mulia, tapi nak buang syubhat daripada hati kita. Syubhat apa? Ada dunia dalam ni, kita sayang, kita ragu-ragu. Janji Allah kita ragu, janji dunia kita nak. Kita lebih setia, lebih kuat dengan janji dunia, janji syaitan daripada janji Allah. Kita antara dua je. So kita nak buang syubhat, nak kena buang. Syahwat nak kena buang. Bukan buang apa? Kontrol. Mujahadah. InsyaAllah. So kita dah tengok balik, faham balik apa yang kita sebutkan tadi daripada pagi tadi. InsyaAllah mudah-mudahan hati kita ada sedikit kekuatan untuk bangun malam. Tapi kita nak dapat kemuliaan tu kena berjuang lah daripada sekarang. Kena baca Quran, kena minta ke Allah ni, Kita ada tinggal beberapa hari je lagi. Mudah-mudahan malam ni Lailatul Qadar, kita bangun, habiskan malam. Jangan tidur langsung malam ni. Bangun. Kan? Besok waktu sebelum Zuhur ke, lepas masa duha, lepas duha ke, tidurlah, rehat. Malam ni bangun, ambil peluang. Mungkin kita tak jumpa dah lepas ni, sebab Dajjal nak serang dah. Pandemik dalam on the way kan? Pandemik yang baru on the way sekarang. Perang on the way. Perang dunia ketiga macam tak boleh nak dielakkan, on the way. Adukan on the way, kita tak tahu bila. So kalau berlaku, kita dah prepare nak bangkit. Nak bangkit. Okey, insya-Allah kita tangguh dengan kita baca tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sebut jihad pun ada